Masih hangat lagi pesta demokrasi kita yang berlaku dan juga berlangsung pada hari ini, Syazwani. Setakat jam 10 pagi, 20% peratusan keluar mengundi yang dilaporkan oleh SPR. Kalau mengikut tetamu kita, ini cukup tinggi untuk 10 pagi. Tetapi untuk jam ini kita nak bersama dengan rakan tugas Hilmi Malik yang kini berada di Hilmi di mana? Di Pagoh pada ketika ini. Hilmi, maaflah kerana membiarkan Hilmi sedikit lama. Hilmi, bagaimana keadaannya di Pagoh pada ketika ini? 11.21 pagi. Masih ada yang beratur panjang ataupun bagaimana? Nampak macam hujan di Johor. Baik, terima kasih Najib. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sebenarnya kini bukan di Pagoh. Saya kini berada di Muar, SMK Seri Muar. Daripada hari ini tumpuan kami sejak pada jam 7 pagi yang boleh saya kira walaupun cuaca sememangnya hujan, tapi dalam keadaan hujan saya sememangnya kagum dengan kita melihat komitmen pengundi di sini. Walaupun dalam keadaan hujan, kita faham keadaan yang sejuk, tapi keadaan mereka untuk beratur dengan payung itu cukup menarik perhatian pada pagi tadi yang dapat saya lihat, dan itu situasi yang berlaku pada waktu pagi tadi. Saya kira agak meriah juga suasana di pusat mengundi di SMK Seri Muar ini. Tapi kalau untuk jam ini saya kira situasi sudah mula agak lengang, dan saya melihat keadaan di sini mungkin ramai pengundi yang lebih memilih untuk keluar pada awal pagi, dan kita jangkakan juga pusat mengundi ini yang akan terus dibuka sehingga jam 6 petang, akan terus menerima pengundi pada bila-bila waktu saja selepas ini. Dan sebenarnya hari ini tumpuan kita juga di Muar adalah lebih kepada Parlimen Muar itu sendiri, iaitu menempatkan 3 pesaingnya, iaitu penyandangnya sendiri Syed Saddiq Abdul Rahman daripada Muda, dan juga calon BN Muhammad Helmi Abdul Latif, dan juga calon pada PN sendiri Abdullah Hussein. Dan juga setakat perjalanan pada hari ini yang saya boleh kongsikan pada pagi tadi, calon PN daripada Parlimen Pagoh sendiri dan juga calon PM buat parti PN merupakan pusat mengundi beliau adalah di SMK Seri Muar ini, di mana beliau sebentar tadi tiba pada jam 8.56 pagi bersama isteri beliau yang turut sama-sama mengundi di lokasi yang sama, dan sebelum beliau meninggalkan perkarangan ini pada jam 9.15 pagi. Dan antara lain juga kelibat yang dapat saya lihat pada sebentar tadi, iaitu calon BN bagi Parlimen Muar itu sendiri Muhammad Helmi Abdul Latif, dan juga daripada Muda Syed Saddiq. Walaupun di sini bukan lokasi beliau untuk mengundi, tapi saya dapat lihat hari ini beliau datang untuk lihat sendiri bagaimana keadaan di pusat mengundi di SMK Seri Muar ini, bagaimana proses yang berlangsung, dan yang pastinya hari ini adalah hari yang dinanti-nanti, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ibu segala pilihan raya, dan sekali kita menantikan jawapan apakah yang akan berlaku sebentar lagi. Mungkin saya kira keputusan yang bakal dinantikan buat seluruh rakyat Malaysia, dan yang pastinya hari ini saya ingin menggalakkan ramai lagi untuk terus keluar mengundi bersama-sama meraihkan pesta demokrasi ini. Dan saya kira juga pada hari ini kita akan menumpukan di beberapa kawasan. Kalau di Johor ini bukan setakat Muar saja antara kerusi tumpuan, boleh juga saya katakan di Pagoh itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, lokasi yang menempatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku penyandangnya, dan juga kita ada juga beberapa lagi rakan setugas di Simpang Renggam, iaitu Aiman, untuk melihat bagaimana perjalanan untuk kerusi di Simpang Renggam yang menyaksikan saingan 4 penjuru. 2 pertemuan yang saya kira mengambil perhatian media, iaitu menempatkan penyandangnya sendiri Dr. Mazli Malik, dan juga ada calon BN yang juga kita lihat figura yang besar juga dalam politik, iaitu bekas Menteri Besar Johor Datuk Seri Hasni Mohamad, dan seorang lagi calon daripada PN Muhammad Fazrul Kamad, dan juga pejuang Kamal Kusmin. Itu di Simpang Renggam, dan tidak ketinggalan juga antara salah satu kerusi panas yang lain, iaitu di Pulai menempatkan Datuk Seri Salahuddin Ayub, dan juga kita nak melihat bagaimana keadaan ataupun calon BN yang mungkin kita boleh lihat buat comeback di Pulai. Dan juga ada seorang lagi calon daripada PN, saudara Ko Lai Fong, yang akan turut berentap di kerusi Pulai. Dan setakat pada jam ini, saya kira situasi pada jam ketika ini agak terkawal, dan saya lihat juga daripada pagi tadi proses pengundian di SMK Seri Muar ini juga boleh kita katakan agak lancar. Walaupun keadaan hujan kita lihat tadi, tapi itu tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk terus hadir. Dan sebenarnya antara lain yang saya nak kongsikan, kalau di SMK Seri Muar ini kita dapat lihat juga sebenarnya ramai pengundi warga emas
kita dapat lihat ada yang datang anak membawa bapa, menolak wheelchair dan sebagainya, dan juga ada yang datang berkeluarga. Ini yang saya dapat lihat satu proses demokrasi yang sangat cantik sekali di SMK Seri Muar ini, dan kita sebenarnya tertunggu-tunggu apa sebenarnya keputusan yang bakal dibawa. Yang pasti ini juga merupakan hari yang panjang buat seluruh petugas media di seluruh negara untuk membawakan apa hala tuju, apa masa depan dan siapakah yang bakal mentadbir negara. Dan setakat itu dahulu saya kira perkongsian di SMK Seri Muar, dan kami akan bergerak sebentar lagi di beberapa lokasi lain untuk kami bawakan perkembangan di lokasi yang berlainan. Dan juga pada malam ini juga kami akan ditempatkan di beberapa kawasan, dan kami akan pecahkan juga tim Astro Awani di Johor di beberapa lokasi tumpuan untuk kami bawakan perkembangan selanjutnya. Kita kembali dahulu bersama Najib di studio. Silakan Najib. Baik, terima kasih Hilmi, dan juga sampaikan salam juga untuk kameraman kita, jurukamera kita Encik Salihin yang bertungkus lumus untuk membawakan laporan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan untuk ketika ini, sebelum kita nak bersama dengan rakan tugas Gigi, ada banyak data. Kita bersama dengan rakan tugas kita yang lain, Hafizi. Kita nak bersama dengan Hafizi, ni Parlimen Batu ni, saya tak tengoklah, tapi saya membayangkan kertas undinya akan panjang. Sebab 10 penjuru. 10 calon yang dipertaruhkan di kerusi Parlimen ini. Kita bersama dengan Hafizi Rosli yang sebelum ini berada di Terengganu, dah pun kembali ke Lembah Kelang untuk bawakan laporan di Batu, di Sekolah Menengah Persendirian Chong Hua Batu, Kuala Lumpur. Hafizi, apa cerita di sana? Kalau kita lihat di Bukit Jalil ni, cuaca ketika ini masih lagi mendung, tapi di Batu tu macam mana, Hafizi? Adakah kehangatannya sama seperti di Terengganu kalau beberapa hari lepas? Ya, di Batu ini saya dapat lihat ataupun saya dapat saksikan cuaca semakin baik, panas, jadi mungkin tidak akan memberi kesukaran buat pengundi-pengundi untuk datang mengundi di sini. Berbanding kalau sebelah pagi tadi hujan rintik-rintik, air bergelora. Mak kasih duit, adik kasih duit. Tak ada. Itu kalau kita lihat di pagi tadi memang agak rintik juga. Kadang pada semalam juga di Batu ini difahamkan hujan lebat. Namun kami juga dapatkan calon daripada Pakatan Harapan sendiri, iaitu P. Prabakaran. Katanya tidak ada kawasan-kawasan di sini yang dilanda banjir dan sebagainya. Itu sedikit cerita mengenai cuaca di Parlimen Batu ini. Tetapi kalau kita lihat, Parlimen Batu ini menjadi tumpuan di seluruh negara kerana di sini merupakan ataupun menyaksikan pertembungan 10 penjuru. 10 calon bertanding di sini untuk mewakili Parlimen P115 Batu ini. Kalau kita lihat juga sebentar tadi, kami telah dapatkan penyandang kerusi Batu sendiri, iaitu P. Prabakaran. Beliau sendiri mengakui kertas undi yang diterimanya untuk pangkah tu agak panjang. Berbanding dengan mungkin kawasan-kawasan lain mungkin ada 3-4 saja, tapi 10 calon yang senarai dalam satu kertas undi pastinya agak panjang jugalah. Dan beliau juga dengan nada bergurau mengatakan sampai beliau sendiri nervous sebenarnya nak pangkah yang mana satu kerana banyak sangat calon-calonnya semuanya. Itu sedikitlah cerita mengenai penyandang kerusi yang telah pun hadir mengundi di kawasan ini ataupun mengundi di pusat mengundi ini. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya sebentar tadi saya telah menyaksikan ada seorang pesakit COVID-19 yang datang ke sini untuk menunaikan tanggungjawabnya. Walaupun dalam keadaan tidak sihat, uzur, namun kesungguhan ini yang perlu kita puji sebenarnya. Kerana beliau datang ataupun seorang wanita itu sebenarnya yang pesakit COVID-19 sanggup datang ke sini untuk menunaikan tanggungjawabnya. Namun di sini SOP-nya agak ketat juga. Apabila dia datang ke sini, pesakit itu datang ke sini, dia diminta untuk scan satu QR code dan di situ diisikan form, dan pesakit itu dibawa terus masuk ke pusat mengundi ini. Akan potong queue lah, akan diberikan keutamaan kerana kita nak kurangkan risiko ia berada di dalam kawasan inilah. Jadi sebentar tadi saya dah dapat lihat juga bagaimana perjalanannya begitu lancar sekali, terutama untuk pesakit COVID-19 ini, dan selepas itu ada proses sanitasi dan sebagainya untuk kawasan ini. Dan difahamkan juga ataupun kalau anda semua nak tahu juga, di sini juga pihak KKM ada membuka satu booth di sini bagi siap siaga ataupun bagi membuat persiapan sekiranya ada pesakit-pesakit COVID-19 yang lain yang datang untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan juga apa yang menarik di Batu tadi, saya telah pun menemu ramah salah seorang daripada bukan warga negara Malaysia tapi warga UK. Beliau sendiri sebenarnya datang ke sini untuk melihat sendiri bagaimana proses pengundian di negara kita.
Beliau yang juga merupakan seorang pelancong daripada UK, Edward Watson namanya, merupakan seorang peguam daripada UK, melihat proses demokrasi di Malaysia ini sangat unik dan juga sangat berbeza berbanding dengan negara-negara lain katanya. Di sini tenang-tenang saja, tiada apa yang berlaku, tiada apa perkara besar yang berlaku, dan pastinya ini akan menjadi satu ingatanlah untuk dia sendiri sebagai orang luar yang menyaksikan proses demokrasi dalam negara kita. Itu saja yang sempat saya bawakan, 10 calon di Parlimen Batu ini, dan antara calon-calonnya mungkin dapat saya maklumkan kepada anda semua adalah pertama adalah naib presiden PKR, bekas naib presiden PKR iaitu Tian Chua yang bertanding atas tiket bebas, Dato' A. Kohilan Pillay Barisan Nasional, Azhar Yahya PN, P. Naganadan Warisan, Tu Cheng Huat bagi bebas, dan Zulkifli Abdul Fattah bagi PRM, dan juga menampilkan muka-muka baru seperti Nur Fatiah Syazwana Shahrudin yang dikenali dengan nama samarannya Cleopatra bertanding atas tiket bebas, dan Peguam Siti Kasim bertanding juga atas tiket bebas, dan juga Peguam Wan Azliana Wan Adnan dari tiket ataupun menggunakan tiket pejuang. Itu 10 calon yang bertanding di sini, dan saya pasti juga selepas ini akan menyaksikan beberapa lagi calon akan membuat tinjauan di sini untuk melihat bagaimana proses pengundian di Sekolah Menengah Persendirian Chonghua bagi Parlimen P115 Batu, parlimen yang mempunyai ataupun yang menyaksikan pertembungan paling banyak sekali penjuru, iaitu 10 penjuru. Najib dan Syazwani. Okey, baik. Terima kasih Hafizi. Menarik kalau kita nak lihat kerusi ini antara hot seat yang hangat diperbualkan juga. Terlalu hangat ni. Betul. 10 seperti jangkaan Najib tadi, kertasnya mungkin agak panjang. Hafizi pun dimaklumkan menyatakan perkara itu juga benar oleh P. Prabakaran tadi. Kita pun tak tengok. Betul. Kertas undi itu tak boleh tengok, rahsia. Tapi satu lagi perkara yang menarik Hafizi kongsikan adalah apabila mereka yang positif COVID-19 juga turun mengundi. Jadi saya kira tak salah juga kalau kita ingatkan kepada anda di luar sana yang masih lagi belum menjalankan tanggungjawab untuk pergi mengundi kerana positif COVID-19 ini. Sebenarnya anda boleh pergi mengundi, tetapi ada SOP yang ditetapkan, termasuklah sentiasa pakai pelitup muka itu ia diwajibkan. Kemudian mereka yang positif ini tidak dibenarkan naik kenderaan awam, dan juga mereka tak boleh nak singgah mana-mana lah sebelum dan juga selepas, dan juga segera pulang selepas dah membuang undi itu. Dan peringatan juga ingin kita bawakan supaya sentiasa pakai sanitasi tangan dan juga penjarakan fizikal. Ini antara SOP-SOP baru yang telah pun dipermudahkanlah melihat kepada pilihan raya negeri sebelum ini. Ya, betul. Sebelum ini kita tahu jugalah ada beberapa PRK yang terpaksa ditangguhkan susulan proklamasi darurat dan sebagainya, dan ini adalah SOP yang dah pun diperbaharui untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia itu dapat menjalankan tanggungjawab mereka. Baik. Saya tambah sedikit. Okey, Dr. G, silakan. Yang bila bercakap mengenai kertas undi panjang tadi itu, memang dia punya Dato' boleh tambah sebab Dato' terlibat dalam cetakan kertas undi kan. Dia saiz ni sampai kertas A4 lah. Oh, berpanjang lah. 10 orang. Saya dah lihat kertas undi tu. Oh, okey. Tapi saya tak mengundi di sana lah. Sebab undi pos, ada orang hantar ke dalam grup social media. Okay. Saya tak ada tunjuk sebab ada orang dah tanda. Tak adil lah. Baik. Tapi nampak panjang macam tu. Tapi ini bukan kali pertama. Masa Bukit Selambau 15. Dia pakai A4 je. Dia saiz ni macam A4. Lebih kurang panjang sikit lah. Panjangnya saiz A4 lah. Biasa kita separuh dari buku macam ni kan. Macam ni, panjang dia lebih kurang. Okey. So dulu masa Bukit Selambau Lebih pada 10. 15 orang. Selambau. Pelayaran kecil tu. Paling ramai dalam sejarah kan. Itu yang paling ramai. Dan satu lagi keunikan selain daripada apa yang disebutkan JJ tu, unikan ni lah kali ni ialah peraturan baru kita SOP COVID-19 ya. Ya, 119 yang baru ni pengundi tidak dibenarkan membawa telefon bimbit ke dalam Kosong mengundi. kawasan mengundi. Tetapi ada juga laporan media kata benda tu tak dilaksanakan dengan Sepenuhnya. Tidak dikuat-kuasakan lah. Sebab leceh. Menambah beban ketua tempat mengundi. Dan satu lagi dia takut dia akan mengambil masa juga. Iyalah. Masa ada letak ambil. Ya, ketua tempat mengundi. Masalah dia. So itu bila kalau kau kuasa Dato' macam mana? Adakah laksanakan? Dan saya rasa tak perlu. Itu saja nak merekakan cerita perkara yang
bimbang kononnya orang ambil gambar siapa yang dia mengundi. Gambar tu dia tunjuk kepada orang parti di luar. Orang parti di luar pun bagi sedikit upah. Itu ceritanya. Tapi kalau kita tengok saluran tempat mengundi, ada satu petugas SPR yang mana kerja dia jaga peti undi itu. Ya. Petugas tu dia banyak masa. Jadi dia tak perlu pergi tengok orang tu memangkah siapa-siapa. Tapi dia boleh duduk di situ, Melihat. pastikan orang tidak menyalahgunakan telefon tu untuk nak mengambil gambar siapa dia undi siapa. Jadi saya rasa sebab apa? Kalau kita tambahkan tugasan tu kepada ketua tempat mengundi, banyak kerja tu. Kecoh pula nanti. Kalau dah dia tak dapat telefon dia tersalah bagi dan sebagainya. Saya rasa kita tak perlu. Satu lagi bagi saya melihat perkara keadapan yang lebih besar daripada kita kuasakan benda tu. Kita kena mendidik rakyat pengundi supaya jangan jual undi lah. Ya. Itu lebih penting. Betul. Education. Kita kena Education sampai tu ke tahap penting itu. sebab kalau tidak kita sama-sama tak ada integriti lah. Kita kata calon bagi duit, tak ada integriti. Bagaimananya integriti di peringkat Rakyat pengundi itu. itu sendiri. Kita sendiri ni. Ya. Betul, Kita betul. kena ada integriti. Kalau kita tak ada integriti, kita memilih ambil duit, memilih calon yang tak betul. Kita yang menggadaikan masa depan kita. Siapa yang baru keluar mengundi, kena dengar pesanan Dr. J ni. Okey, sebelum kita meneruskan diskusi kita, rakan tugas kita. Visual yang anda visual terlebih saksikan. dahulu. Visual yang anda saksikan ini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dah pun sebenarnya selesai mengundi. Ini adalah visual awal yang Awal dapat tadi, kami awal kongsikan. pagi tadi. Jadi ini adalah bibit-bibit lah ketika beliau Tiba di pusat pengundian. tiba di pusat pengundian, Untuk Parlimen kemudian Langkawi. Yap. membuang undi di saluran satulah tu kan saya kira. Salah satulah. Okey, tapi di Langkawi ini ada 5 penjuru. Saya dapat 5 penjuru kan pertembungannya Datuk Tun Siti Asmah juga sudah tiba untuk mengundi di pusat pengundian yang sama dan ini juga adalah visual yang kita kumpulkan dan juga kami akan muatkan di laman media sosial kami dan juga di setiap di laman web kami extraordinary.com dan juga undi.extraordinary.com. Okey, kita bersama rakan tugas. Gigi yang bersedia berketika banyak perkara yang Gigi kumpulkan sejak sejam yang lepas. Gigi kongsikanlah semua perkara yang Gigi kumpulkan ini, Gigi. Ya. Saya sebenarnya tengah tengok update daripada keluarga saya ni. Mereka semua sedang keluar mengundi. Kakak saya dah settle dah keluar mengundi. Mak saya dekat Duren Tunggal sana pun pergi mengundi. Adik saya bawa. Dan adalah adik dan kakak saya semua dah selesai mengundi. Tapi apa pun SPR dah update dekat Twitter. Katanya setakat jam 10 pagi dah 20% keseluruhan statistik keluar mengundi bagi PRU ke-15 ni. Tapi dalam masa yang sama untuk kita melihat pemilih berdaftar pada PRU ke-15 ini ada pertambahan yang besar juga sebanyak 21.1 juta orang. Itu kalau kita tengok daripada jumlah itu juga 5.4% adalah pemilih berumur 18 tahun hingga 20 tahun iaitu sekitar 1.14 juta manakala bakinya sekitar 19 juta atau 94.6% adalah yang berumur 21 tahun ke atas. Ini semua adalah fakta yang perlu kita tahu. Yang perlu semua orang tahu bagaimana pertambahan ini memberi kesan kepada faktor mengundi itu juga dan juga apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi pilihan pengundi. Ini yang saya nak kongsikan bersama dengan Najib dan Syazwani dan juga tetamu di studio. Sumber daripada Merdeka Center. Setakat daripada 6 November ni kalau kita lihat faktor yang mempengaruhi pilihan pengundi adalah calon. 31% memilih calon. Saya kira mungkin sebab baru lepas habis hari penamaan calon hari itu, ramai yang melihat ketokohan calon itu menjadi faktor mereka memilih ataupun nak mengundi nanti berbanding dengan calon Perdana Menteri. Tetapi kita tengok date yang setakat 18 November ni sudah tukar 25% memilih calon manakala 29% memilih calon Perdana Menteri. Ini setakat pada semalam. Bagaimana sebenarnya ada perbezaan di situ selepas hari penamaan calon. Seleranya berbeza tetapi hampir kepada hari pengundian itu 18 November itu sendiri semuanya beralih kepada calon Perdana Menteri. Itu antara lain yang kalau kita boleh lihat antara faktor yang mempengaruhi pilihan pengundi. Tetapi saya nak bagi lebih detail juga kepada Perdana Menteri pilihan. Kalau kita tengok ini setakat 18 November lah ya.
Kalau kita tengok 3 nama besar dekat sini, Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin dan juga Anwar Ibrahim. Setakat 18 November, 33% memilih Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kita tengok daripada segi perinciannya, lebih detail sedikit, kalau kita pergi kepada etnik dan juga jantina, Melayu lebih banyak memilih Muhyiddin Yassin kalau kita tengok di sini. Tetapi kalau kita tengok etnik lain seperti Cina, India, mereka memilih Anwar Ibrahim. Tapi kalau kita tengok daripada demografi umur, ini yang sangat menarik sekali. Sebab kalau kita tengok daripada bandar dan juga luar bandar, di bandar kita mungkin boleh agaklah pemilihannya Anwar Ibrahim paling tinggi dekat sini. Di luar bandar, manakala di luar bandar Muhyiddin Yassin, mungkin ini kita ambil kira kejayaan Muhyiddin Yassin ketika memimpin negara. Tetapi untuk umur yang lebih 50 tahun ke atas, ini yang menariknya, mereka memilih Anwar Ibrahim. Ini antara, saya kira, Perdana Menteri pilihan lah. Kalau kita tengok dari segi pendapatan pula, mereka yang boleh saya katakan B40 memilih Muhyiddin Yassin, manakala T20 memilih Anwar Ibrahim. Ini antara, saya kira, perkara yang perlu kita lihat bagaimana sebenarnya faktor-faktor ini yang mempengaruhi pilihan atau mempengaruhi undian mereka. Tetapi saya juga nak kongsikan juga dekat sini prediction jangkaan untuk pilihan raya umum ke-15 ini. Walaupun kita baru saja pukul 11.42 pagi, tapi ini beberapa prediction yang boleh saya kongsikan daripada sumber seperti yang pertamanya ini daripada MA Research yang menyaksikan bahawa 94 kerusi akan menjadi milik PH, 46 BN dan 24 PN. Ini yang kajian yang dikeluarkan oleh MA Research, yang mana kalau kita lihat di Semenanjung sahaja, ia nampaknya dikuasai ataupun dijangkakan akan dikuasai oleh PH itu sendiri. Ini daripada MA Research. Bagaimana kalau kita lihat prediksi ataupun prediction daripada Ilham Center itu sendiri. Saya tak nak sentuh untuk slide yang ini, tapi kalau kita tengok secara keseluruhan untuk jangkaan pilihan raya umum ke-15, prediction daripada Ilham Center itu sendiri menyaksikan bahawa menjangkakan 86 kursi akan menjadi milik Pakatan Harapan. Maka 51 kursi akan menjadi milik BN. Dan Perikatan Nasional kemungkinan akan berjaya memiliki 25 kerusi. Ini saya kirakan jangkaan daripada Ilham Center itu sendiri. Tetapi sebab kita ada Hisomudin di studio, saya ingin tanyakan kepada Hisomudin berkenaan dengan prediction ataupun slide ini. Mungkin apa yang dimaksudkan dengan 70 hingga 100% etnik Melayu memilih BN? Kalau boleh dilihat dekat sini, sebenarnya apa mungkin maksudnya peratusan etnik Melayu ini, kalau Hisomudin boleh terangkan dengan lebih jelas, dan juga dengan kategori Sabah dan juga Sarawak ini, Hisomudin. Baik, sebenarnya Ilham ini kita melihat dan juga membedah data ialah mengikut demografi pengundi, yang mana kami kategorikan kepada 3 kawasan utama lah. Yang kita nyatakan tadi ialah bagi kawasan majoriti Melayu 70% dan ke atas. Sebenarnya di sini ialah masih lagi didominasi oleh parti yang cenderung kepada etnik yang menguasai kawasan ini ialah Barisan Nasional. Itu sebenarnya manifestasi. Sebenarnya bila kita nak tahu data ini, bila kita kena mencerap di lapangan lah. Sebab Ilham ini kita ada berapa lapisan sebenarnya kita membuat kajian ini. Dan Ilham ni lebih cenderung untuk turun ke lapangan dan bertemu responden itu secara bersemuka. Itu beza sikit. Dan kami dianggap sebagai agak konservatif lah dalam konteks membuat kutipan data ini. Pertama, layer pertama ataupun lapisan pertama ialah pembanci akan turun ke lapangan dengan membagikan kepada 5 zon di Semenanjung ini untuk turun ke bawah, mencerap data di bawah di Semenanjung. Dan yang kedua, kita akan mengadakan focus group discussion ataupun dinamakan FGD group lah. Focus group discussion ini yang mana saya mengetuai sendiri untuk bertemu dengan pengundi yang kami kelompokkan mengikut
ciri-ciri segmen pengundi, antaranya yang memang kami memberikan penumpuan ialah bagi segmen pengundi muda. Kalau kawasan yang kita nyatakan tadi, macam Gigi nak tahu tadi, ialah segmen Melayu ataupun majoriti Melayu, kenapa begitu? Maka kita jadikan dia segmen untuk kita lihat apakah kecenderungan sebenar pengundi di situ. Selain pada itu, kita fokus group ini dan akhirnya sekali, selain pada mencerap di lapangan, mengadakan temu bual secara berstruktur dengan responden, kami akan membuat perbandingan data. 4 pilihan raya umum yang telah berlangsung daripada 2004, 2008, 2013 dan 2018. Daripada 4 pilihan raya umum itu, sebenarnya kita sudah melihat pola ataupun trend pengundian very micro, pergi kepada PDM. Daripada setiap PDM parlimen yang kita buat dengan membuat unjuran selama 4 pilihan raya umum, jadi itu sebagai reference bagaimana kita membuat semakan dengan pengundi yang kita turun di lapangan, yang kita memilih secara statistik berstrata. Jadi dengan kita membuat perbandingan data sebelumnya itu, pola pengundian ini sebenarnya tidak akan jauh beza kalau kita tengok trend, terutamanya di kawasan majoriti Melayu. Okay. Maksudnya pola di kawasan Melayu ini secara psikologinya kepada pengundi, dia tidak akan berlaku flip, perubahan polanya itu secara mengejut. Maksudnya perubahan itu sangat perlahan dan dia boleh dikatakan secara tidak begitu drastik berbanding dengan pola pengundian di kawasan bandar. Jadi ada juga yang berujah. Bagaimana Ilham membuat cerapan sekiranya pengundi itu berada di luar lokaliti, di luar lokaliti. Maksudnya anak mereka yang berada di luar. Ini kami membuat pertemuan dalam ini utamanya focus group discussion. Sebagai contoh, kita bertemu bual dengan mahasiswa, kita temu bual dengan pekerja-pekerja yang bekerja di Lembah Kelang. Ini bisa contoh. Maka itu sebenarnya sudah mewakili sebahagian daripada kelompok yang mereka mengundi di lokaliti kampung mereka. Jadi di situ kita, sebagai contoh, saya bertemu dengan mahasiswa UIA di Muar, kemudian IKBM Paguh, kemudian kita jumpa lagi dengan mahasiswa di UiTM di Alur Gajah, misalnya contoh. Mereka memang bukan mengundi di lokaliti berkenaan, tetapi mereka adalah mewakili kawasan yang di luar lokaliti kampus mereka lah. Jadi di situ sebenarnya juga kita boleh membuat perbandingan pola perkembangan dengan pengundi yang berada di kawasan mereka. Jadi kami dapati sebenarnya dalam dapatan bagi pola pengundian di kawasan majoriti Melayu, biasanya pengundi yang berada di luar lokaliti, walaupun mereka ada pilihan yang tersendiri, tetapi mereka menyatakan bahawa mereka dipengaruhi oleh pilihan keluarga. Itu paling dominan lah, paling dominan. Sebenarnya dalam in-depth interview, dalam temu bual mendalam, saya kata, ya, memang adakah kamu akan terpengaruh? Kebiasaannya mereka menyatakan bahawa memang mereka terpengaruh dengan family. Kerana faktor ibu bapa yang membiaya pengajian dan sebagainya, itu adalah kekangan bagi segmen anak muda. Bagi mereka yang duduk ataupun yang tinggal mengundi di kawasan lokaliti bandar, walaupun ada pengaruh ibu bapa untuk menentukan undi mereka, tetapi mereka suka dikawal. Malahan kalau kita temu bual dengan ibu bapa mereka sendiri, dia kata, walaupun saya sudah berulang kali menetapkan pilihan, tetapi dia kata anak saya tak akan mengikut. Mereka ada pilihan tersendiri. Jadi pola ini sebenarnya kita akan terjemahkan ke dalam simulasi pilihan raya yang mana yang kami keluarkan prediksi berkenaan seperti mana Gigi sentuh tadi. Baik. Ini kalau kita melihat kepada generation war ini berlaku di kawasan bandar sebagai contoh. Ibu kata ini tapi tidak diikut anak kerana mereka mempunyai pandangan sendiri, sama ada pengaruh di rakan-rakan sebaya ataupun kefahaman mereka sendiri, ideologi mereka sendiri, ataupun di sosial media juga menjadi pengaruh mereka. Tapi bagaimana untuk kita melihat membaca kesemua sentimen ini, Isom? Kerana kalau kita melihat naratif itu, perubahan seperti yang kalau dari segi Merdeka Center itu berubah ketika penamaan calon sehinggalah kepada akhir. Mungkin ada faktor kempen ataupun manifesto yang mempengaruhi. Tapi kalau menurut Ilham sendiri, apa juga yang mempengaruhi perubahan pola pengundian sehingga ke saat akhir, khususnya untuk pengundi muda ataupun pengundi yang bukan muda yang kali pertama mengundi, yang selama ini berada di atas pagar untuk turun di pagar tersebut? Apa yang mempengaruhi perkara ini sebenarnya?
Baik, segmen yang menarik untuk kita lihat sebenarnya kelompok yang termasuk dalam kategori pengundi pertama kali. Ini paling kami bagi tumpuan dalam kajian kami ini untuk membaca ke mana kecenderungan mereka. Dan majoriti sebenarnya, daripada kelompok 18 hingga 25 tahun menyatakan bahawa mereka belum menentukan sikap mereka ketika kajian itu dilakukan, termasuk ketika kami mengeluarkan prediksi itu ketika itu. Dan ketika temu bual kami bertanya, saya dalam kumpulan yang saya temu bual, saya tanya, bila masa kamu akan menentukan sikap? Dia kata, mungkin kami akan menentukan sikap pada saat-saat akhir pada hari pengundian. Seperti mana yang tadi kita dapat tahu bahawa sebagian anak muda itu mengadakan homework. Kerana mereka belum lagi pulang ke kampung ketika kita temu bual, belum ke kampung, mereka tidak tahu apa yang berlaku di parlimen mereka akan memilih nanti. Maka mereka sudah membuat apa yang dikatakan semakan. Siapa calon ini mereka semak di media sosial, akaun TikTok ada ataupun tidak. Jadi sebahagian kelompok ini saya menganggap bahawa mereka ini masih lagi berada di tahap penilaian akhir sebelum mereka membuat penilaian ketika balik mengundi. Pola pengundian, kalau kita tanya adakah mereka mengundi kerana parti, calon ataupun isu, ternyata dalam kajian Ilham sebenarnya mereka lebih menumpukan kepada faktor calon, kerana faktor parti ataupun faktor isu ini dalam pilihan kali ini tidak begitu ketara dalam kempen-kempen yang dilakukan. Sumber maklumat mereka ialah, bagi saya lah, kelompok 18 hingga 20 tahun ini, memang TikTok adalah medium yang memang mereka jadikan, saya anggap itu adalah TV mereka lah. Itu adalah TV mereka untuk mendapatkan maklumat dan membuat penilaian. Jadi barang siapa yang ataupun parti-parti mana yang tidak terlibat dalam menembusi segmen ini, bagi saya mereka gagal untuk memberikan gambaran dan juga memperkenalkan calon ataupun isu-isu yang diketengahkan kepada generasi ini untuk mereka membuat penilaian. Itu mungkin sedikit kekurangan kepada parti-parti yang mungkin lemah dalam menggempur ke dalam media sosial, terutamanya TikTok. Adakah mereka juga ini medium, tapi adakah mereka ini setakat semalam tadi menurut Ilham sendiri keputusan yang lain berjaya menangkap imajinasi pengundi ini berdasarkan dengan naratif yang mereka ingin bawa, kerana manifesto itu kadang tebal, tapi ialah manifesto ini di Kuala Lumpur lain, di Kalabakan keperluannya lain, dijual keperluannya lain. Adakah boleh disifatkan berjaya mereka menangkap sebenarnya dalam kajian kami boleh dikatakan mereka tidak menyatakan mereka memilih parti itu kerana manifesto yang ditawarkan. Malahan calon-calon yang bertanding tidak pun bercakap tentang manifesto. Dalam rally-rally ceramah sekalipun tidak berbicara tentang manifesto. Jadi hanya buku saja. Itu hanya buku saja. Yang itu agak ironi lah, yang saya menganggap bahawa ketika kempen tidak pun diangkat tema-tema yang diperjuangkan. Saya ingat lagi ketika kita mengadakan survey mega telah menyatakan bahawa pengundi terbanyak nak mengangkat isu kos sara hidup, pemulihan ekonomi perlu diangkat oleh parti-parti yang bertanding ataupun calon-calon yang bertanding. Tetapi ternyata turun ke bawah, perkara itu tidak menjadi keutamaan langsung kepada mereka yang berkempen. Jadi tema-tema itu lebih kepada tadi, kalau tengok tadi data Amerika Center ini lebih beralih kepada calon Perdana Menteri. Saya tidak menafikan itu memang menjadi selling point tertentu, parti tertentu untuk mereka menjual dengan membuat perbandingan di mana persona masing-masing itu siapa yang lebih fit untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi itu juga mungkin pada satu-satu segmen, terutamanya anak muda itu, bagi saya sedikit sebanyak akan mempengaruhi kelompok yang dikatakan atas pagar. Ada yang lebih kritikal lagi, saya memetik sahabat saya Mujibur Muiz. Dia kata kelompok yang 18 hingga 20 tahun ini bukan di atas pagar, mereka tak kenal pun pintu pagar lagi. Jadi itu agak menarik dalam temu bual kami. Pagar pilihan raya tak kenal. Jadi itu bergantung kepada ibu apa jugalah yang mempengaruhi kedudukan mereka dan sebagainya. Okey, Datuk bantu juga untuk kami faham, kerana ada juga pengkaji yang mengatakan bahawa untuk pengundi-pengundi warga tua sebagai contoh dan sebagainya ini, ada kalanya mereka sampai ke pusat pengundian itu mereka sudah tahu apa yang ingin undi, tapi disebabkan oleh kesukaran berada di pusat itu,
marah dan sebagainya pun boleh mengubah cara mereka mengundi, Mengubah keputusan ketika itu. ketika mengundi itu. Okey, untuk mempermudahkan, kalau kita tengok tadi di Maluri, kan pagi tadi kan ada masalah kelewatan dan sebagainya. Kita faham ini beban dan tugas. Tapi ramai juga mengatakan bahawa kita dah tahu dah memang jumlah pengundi bertambah. Tak boleh ke SPR ini bersedia lebih awal? Itu persoalan netizen dan juga orang ramai lah. Datuk bantu kami untuk faham. Saya nak komen sikit topik yang sebelum ni lah. Apa nama selera pengundi ni kan. Boleh. Mungkin PR15 ni ada perubahan disebabkan kerana kemasukan 6 juta pengundi yang didaftar secara automatik ni. Dan pengundi ni mengikut pengamatan saya lah, mereka ni tak pernah berminat nak mengundi. Sebab apa? 4 juta sebelum ni kita mendesak mereka supaya mendaftar pun mereka tak pernah mendaftar. Ingat ni. Tapi dah sebab automatik, maka mereka tidak dapat berelah lah. Paksa nama naik di atas roll tu. Tapi yang paling excitednya saya rasa yang nak mengundi ni adalah 18, 19, 20. Yang 21 ke atas, yang 4 juta dulu yang never interested to register. Mereka ni tak berminat. Tetapi kalau ada push factor something pada kali ini, mungkin mereka berminat. Baik, saya nak komen dia. Dalam pengamatan saya lah, pilihan raya kita ni, kita tak sampai ke tahap demokrasi maju lagi. Segmentation pengundi kita ni. Kita ada pengundi yang dipanggil pengundi tegar parti. Ini tak boleh lari. Parti ni ada beberapa juta, parti ni ada sedikit, parti ni ada sedikit. These people tetap mengundi parti dia. Hujan panas pun tak kisah. Pengundi tegar parti tetap menjadi sandaran lah kepada parti itu. Lepas tu ada traditional voters. These people bukan ahli parti, tetapi dia ni DNA dia kepada parti itu. Traditional voters ni besar dalam segmen pengundi di Malaysia ni. Cukup besar. Datuk. Dia ni orang tidak menganggotai mana-mana parti. Baik. Lepas itu datanglah yang baru tadi 6 juta tadi. Datang yang baru 6 juta. Betul kata Najib tadi. Kita ni masih lagi mengundi. Kadang-kadang kalau budak muda, katakan dululah saya cakap dulu. Kalau semalam dia kena tahan di polis, dia mungkin benci ke polis, dia benci kepada kerajaan. Dia dynamic. Macam itu. Dia tidak melihat pilihan raya itu untuk masa depan, menentukan itu, menentukan ini, tidak. Banyak dia pengaruhi oleh emosi pada minggu-minggu terakhir itu. Jadi kalau dia orang yang susah, dalam minggu terakhir itu dia mendapat sedikit bantuan itu dan ini, itu bererti kepada dia. Jadi satu lagi pengundi kita ni, kita jangan remehkan dia. Perang poster ni pun mempengaruhi dia. Mungkin tidak di bandar. Pengundi bandar ni inform voters, maklumat di dalam tangan. Tapi pengundi di semi bandar, di luar bandar, kadang-kadang undecided voters ni, until the last day before going to the ballot box, bendera banyak ni pun boleh mempengaruhi dia. Jadi saya setuju dengan Ilham Setter ni. Manifesto ni tak ada orang baca dah sekarang ni. We have to be realistic lah. Tapi manifesto bagus sebagai aku janji parti itu jika dia menang pilihan raya. Betul. Tetapi saya tak fikir people keluar maksud saya 50 pages ke berapa pages ke orang akan mentalaahkan manifesto tu. Yang at the top of voters mind, perut, poket, pekerjaan dia. Orang muda pekerjaan. Orang miskin perut dia. Betul. Itu yang ni. Kalau benda tu di manifesto jadi cost of living, higher cost of living ataupun harga barang naik, maka itulah dia manifesto dia. Bukan kerana manifesto tu maka dia mengundi, tapi perasaan diri dia tu dulu yang menyebabkan dia tu mengundi. Jadi saya rasa pengundi atas pagar tadi besarkan calon menentukan. Banyak pengundi atas pagar ni buat decision based on calon. Tapi kalau macam ada pengundi atas pagar dia yang bijak lah, yang membaca, inform voters. Dia tengok isu juga.
Tetapi peranan keluarga pun banyak juga pengundi atas pagar ni. Sebab dia ni macam ini, dia kurang tu sangat. Ya. Tetapi kita kena ingat satu ya, kita punya demografi pilihan raya ni, kita ada pendalaman, luar bandar, semi bandar dan bandar. Beza pola dia ni. Betul. Kalau kita pergi ke pendalaman, pengundi tegar tu tetap tegar. Dia tak pandai nak fikir panjang. Lepas itu, luar bandar pun begitu juga. Kita ambil contoh, Malaysia ada 55 kawasan parlimen Felda katakan. Besar tu. Jumlah kursi Felda tu. Parti mana yang dapat menguasai kursi Felda, parti itu akan bertambah kursi dia. Betul. BN kalah teruk PRU 14 kerana tengok tinggal 19. Padahal tak pernah BN hilang daripada 50 kerusi dalam Felda. Tapi PRU 14 tinggal 19. Merudum jatuh. Baik, berbalik kepada bacaan tadilah, Merdeka Center ke Ilham Center ke, kelas saya, pengamatan saya lah. Kita sampling kita tu mungkin tidak representation kepada kita punya demografi tadi. Sebab kita ada pedalaman, kita ada semi bandar, kita ada luar bandar, semi bandar dan bandar. Kalau sampling kita ambil budak bandar saja, 2000 responden katakan. Ya. Siapa berapa majoriti dalam responden tu daripada mana? Daripada segmen mana? Maka keputusan akan keluar sentimen pengundi bandar lah. Dia tak boleh mencerminkan keseluruhan pengundi negara. Ilham Center saya tak tahu macam mana segmen berapa peratus pengundi bandar yang responden tu, berapa peratus semi bandar dan seterusnya. Itu banyak. Sebab apa, masa saya bertugas dulu, company yang diminta menjalankan survey ni, satu saya perhatikan, dia selalu tailor the result tu to satisfy the clients. Betul, saya cakap ni sebab selepas saya bersara SPR, saya dekat PMO selama 4 tahun. Ya, jadi saya tidak politik, tapi saya konsultan. Saya tengok. Baik. Jadi orang datanglah ke pejabat, briefkan. Ya. Wah, tak ada yang kata negatif. Because so much you have been paid to do the survey. Jadi you tak boleh. Kalau tidak, kawan ni kata, oh, you are wrong company, I shouldn't have chosen you. Baik. Jadi saya rasa that's why kadang-kadang pilihan raya di Malaysia ni ada kejutan. Sebab kita terbagi, segmen pengundi kita tu terbagi kepada 4 sebenarnya. Lepas tu negara kita pula tengoklah. Kita ada berapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Besar kawasan tu. Maksud saya jumlah kerusi lah. Bukan kawasan tu, jumlah kerusi tu besar. Kita ada pula di kawasan pedalaman, kita ada berapa. So inilah dia. Saya tengok perkara-perkara ni yang akan menentukan malam besok lah. Malam ni lah. Keputusan malam ni. Ya. Sekejap lagi kita biarkan Hisam menjawab. Tapi sebelum itu, ada laporan ini ada berkaitan dengan undi ketika banjir. Ya, itu juga yang menjadi perbualan hangat ketika ini antara faktor-faktor juga orang keluar mengundi. Difahamkan memang ramai akan meredah banjir untuk keluar undi. Itu berdasarkan juga kata-kata apa yang dilontarkan oleh rakyat Malaysia melalui platform media sosial dan juga kaji selidik yang kami bawakan. Tapi ini laporan di Twitter yang sedang tular ketika ini. Ini yang berlaku di P220 Baram yang mana suasana di pusat mengundi Kampung Long Bemang yang mana orang ramai tetap bersemangat beratur demi menunaikan tanggungjawab mereka walaupun dalam keadaan banjir. Ini foto-foto yang dikongsikan seorang warga emas atas
bot atas sampan sebenarnya untuk beredah banjir dan pergi ke pusat mengundi. Antara beberapa foto lain yang ini mungkin ketika proses nak jalan ke pusat mengundi tersebut, dan ini orang ramai sedang beratur walaupun dalam keadaan banjir untuk pergi mengundi. Tahap kesahihannya walaupun dalam foto kita nampak jelas, tapi mungkin kalau kita boleh dapatkan perincian oleh wakil kami di Sarawak pada ketika ini. Betul. Fadila, kalau Fadila boleh kongsikan apa agaknya yang berlaku ketika ini. Kita tahu ada beberapa negeri yang dilanda banjir, adakah ia seteruk ataupun berdasarkan foto-foto yang kami lihat ini memang orang ramai beratur dalam keadaan yang banjir itu untuk pergi mengundi? Betul, baik. Terima kasih Syazwani dan Najib. Jadi saya sebentar tadi baru saja menghubungi RO Parlimen Baram ini, iaitu Pegawai Daerah Marudi Belayong Port, dan beliau juga telah mengesahkan kejadian banjir mengundi ketika banjir ini, kerana sedia maklum sebenarnya di Kampung Long Bemang itu sudah pun dinaiki air sejak hari Rabu lagi, dan kita difahamkan di Kampung Long Bemang itu sendiri mempunyai 530 orang daripada 103 buah rumah. Dan setakat update yang kita dapat, air adalah paras 2.8 kaki. Tetapi kita dapat lihat untuk cuaca pada pagi ini masih cerah. Namun Met Malaysia juga menjangkakan hujan di sebelah petangnya. Jadi itu antara yang menjadi kebimbangan RO Baram itu sendiri, kerana beliau berkata untuk setakat proses mengundi di kawasan-kawasan yang terjejas banjir di Parlimen Baram itu sebenarnya masih lagi boleh dilakukan, kerana kebanyakan tempat yang terjejas itu mempunyai 2 tingkat, bangunan sekolah 2 tingkat ataupun di rumah panjang masing-masing. Jadi sebenarnya mereka masih lagi melakukan proses pengundian itu di tingkat atas. Tapi ia memberi kesan kepada pengundi-pengundi yang perlu meredah banjir itu sendirilah, dan itu keselamatan mereka juga sebenarnya perlu dititik beratkan, tapi itulah yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di Parlimen Baram itu demi menunaikan kewajipan mereka. Dan selain itu, RO Baram Belayong Port tadi juga mungkin mengatakan untuk undi Parlimen Baram mungkin tidak dapat keputusan yang sah untuk malam ini juga, kerana beliau sangsi dengan keadaan cuaca di mana kotak-kotak undi daripada Parlimen Baram itu nanti tidak dapat dibawa pulang menaiki helikopter, kerana cuaca di sebelah petang kita menjangkakan keadaan hujan. Jadi itu antara kerisauan, dan beliau juga sebenarnya sedang menunggu langkah-langkah seterusnya daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, dan itu situasinya sekarang di Parlimen Baram. Namun kita masih lagi, kita harap ianya akan berjalan dengan lancar, dan sebab kita nanti malam kita akan semua menunggu keputusan di Pusat Convention Borneo Center nanti. Syazwani. Baik, terima kasih. Fadila, okey, tak apa. Itu berbalik kepada keadaan yang berlaku di Baram ini. Pastinya ada gesaan-gesaan terutamanya melihat kepada calon-calon yang bertanding di Parlimen, terutamanya kawasan-kawasan yang terjejas teruk akibat banjir beberapa tempoh hari yang lepas. Pastinya SPR digesa untuk memberi jawapan dan juga penjelasan lebih lanjut sama ada sebelum ini Perdana Menteri juga ada menyatakan itu adalah tertakluk kepada SPR untuk menangguhkan ataupun menunda, membatalkan PRU sekiranya kawasan itu dilanda banjir yang teruk sehingga menyukarkan penduduk untuk keluar mengundi. Jadi soalan ini yang kita nak balik kepada Datuk. Dr. G pun juga boleh jawab. Okey, mungkin ada opinion sendiri untuk berkenaan perkara ini. Tapi Datuk, kalau kita melihat perkara ini, gesaan ini dah disuarakan lebih awal lagi. Hari ini realitinya sudah pun terjadi. Orang ramai, foto-foto yang kita saksikan tadi, warga emas terpaksa menempuh banjir untuk keluar mengundi. Jadi bagaimana Datuk kalau perkara ini yang mungkin menjadi kebimbangan orang ramai? Adakah mudah proses untuk SPR kata macam banjir ni jangan buat election? Adakah mudah proses tu? Dia SOP jelas sebenarnya. Tata cara kerja SPR jelas. Undang-undang ada. SPR mempunyai kuasa di bawah undang-undang yang khusus memberi kuasa kepada SPR untuk membatalkan pengundian di pusat mengundi yang berkenaan. Okey. Selagi pusat mengundi itu dapat diteruskan, seboleh-bolehnya kita tak nak batalkan pengundian. Maka segala agensi yang lain, parti, bantulah pengundi untuk bawa datang mengundi. Kita pernah pengalaman di PRK Tenang di Johor. Tapi pusat mengundi tak ada yang tenggelam. Naik air tak ada di pusat mengundi. Tapi pengundi masalah. Tapi tentera, polis, semua bantu.
PBT punya transport, bantu pengundi datang ke pusat mengundi. Ya. Bayangkan kalau satu pusat mengundi tidak selesai, tak dapat mengeluarkan keputusan, satu parlimen tak boleh keluar keputusan. Jadi kita kena fikir itu. Tapi kalau dah pusat mengundi naik air, SPR ada tata cara dia lah di bawah undang-undang. Pertama, RO mesti dapat pengesahan daripada ketua pusat mengundi yang terlibat tu. Kalau di situ ada 3 saluran, tiga-tiga ketua tempat mengundi itu memberi laporan kepada RO keadaan sebenar dengan buktinya, gambar sekarang ni dengan telefon banyak kan, tunjuk bukti. Maka RO dengan serta-merta pass the message kepada pengarah pilihan raya negeri di Kuching. Pengarah pilihan raya negeri dengan cukup bukti itu hantar kepada ibu pejabat SPR. Dan SPR ada kuasa. Kalau dah begitu keadaannya, buktinya cukup, recommendation by the RO sendiri, maka dia akan buat keputusan, diisytiharkan PDM yang berkenaan tu, pusat mengundi yang berkenaan tu terpaksa ditutup. Ya. Dr. Haji Manimaran untuk menambah kepada soalan itu, dan pada masa sama juga apa yang Wakil Sarawani sebutkan tadi, berkemungkinan undi boleh berjalan tapi keputusan lambat. Bagaimana untuk kita faham semua ini dan juga penerimaan, kerana kalau waktu-waktu biasa tanpa musim banjir ini mungkin malam ataupun awal pagi itu sudah ada keputusan, sudah pun kita tahu siapa yang menang dan sebagainya. Kali ini bukan saja faktor ketidaktentuan politik tapi juga cuaca itu yang menyebabkan keputusan lambat untuk kita dapat. Bantu kami untuk faham juga. Dia juga macam Datuk kata tadi, satu lagi saya melihat kalau kawasan-kawasan yang terlibat tadi macam Baram, mungkin kawasan Baram saya rasa mungkin dia antara beberapa pusat mengundi daerah itu akan ditutup awal. Tapi kita kena lanjutkan sebab yang macam mana kita bincang, kalau mereka dah datang menunggu, waktu pengundian saya rasa perlu dilanjutkan. Ya, lanjutkan. Tapi saya melihat satu lagi perkara yang lebih besar juga ke depan. Kita kena, bila kita tahu kalau ujung tahun ni adalah musim tenggujuk, kenapa keadaan pun kata parlimen ke DUN patut tidak dibubarkan. Ini antara perkara-perkara yang kita belajar daripada banyak perkara, macam dalam pilihan raya kali ini kita belajar banyak perkara. Antara penambahbaikan jangka panjang ialah ada juga cadangan supaya kita tetapkan mengadakan pilihan rayaannya pada pertengahan tahun. Kecuali lah musim tunggu banjir secara tak di luar jangkaan. Kita tahu bahawa bulan 5 tu mungkin kawasan satu tempoh yang bebas daripada bencana dan malapetaka ni. So kita melihat ini antara perkara-perkara kita melihat kesian ramai orang yang datang. Kalau saya pun kalau begitu pun mungkin saya akan berfikir 3-4 kali sama ada nak keluar mengundi atau tidak. Betul. Dia akan menjejaskan. Saya tambah Boleh. Boleh. Punya ni, kita fokus kepada Sarawak tadi. Sebab kes yang berlaku di Sarawak. Betul. Sarawak, kekangan yang paling besar bagi SPR ialah segala kawasan di luar kawasan pedalaman Sarawak ni, di mana peti undi terpaksa dibawa balik untuk nak jumlahkan, untuk dikira undi berkelompok. Mungkin di situ mungkin di situ tidak dapat dikira undi kerana fasiliti tak cukup, lampu takut padam dan sebagainya, maka dibawa ke satu dewan di ni. Transport itu adalah helikopter. Dan helikopter, pengalaman saya di Sarawak, selepas pada jam 2 petang tak boleh terbang sebab awan turun rendah sangat. Jadi maknanya tempoh sebelum pukul 1 ni is very important. Kalaulah pengundian dapat berjalan lancar, seberapa banyak pun orang sempat keluar mengundi, maka dia dapat kumpulkan peti undi tu, dah seal di depan ejen-ejen semua, dan helikopter buat balik ke pusat pengiraan undi berkelompok dia panggil. Maka okeylah. Sebab dia masalahnya masalah penggunaan helikopter. Di sana, kalaulah di sebelah pedalaman, pukul jam 1 tu pun dah tak boleh terbang dah. Jadi pagi je lah. Sebab itu mengundi di PDM di Sarawak ni kadang-kadang 2 jam saja. Dibuka 2 jam sini, buka 3 jam di sini. Dia bukan daripada jam nak sampai petang tidak. Jam tidak. Disebab nak
nak catch up time helikopter tadi tu. Tapi itulah ini antara perkara-perkara yang serius yang kita perlu ambil kira dalam pengurusan pilihan raya lah. Akhirnya kita nak keselesaan, keselamatan, keselesaan pengundi dan memastikan bahawa penyertaan mereka dalam pilihan raya sangat tinggi. Kalau tidak kita belanjakan berbilion ringgit, berjuta ringgit, akhirnya matlamat demokrasi itu kita tak tercapai. Okay. Ini antara yang perkara. Ini kita ramai risau masa itu musim tenggeju tapi ada juga beberapa kawasan masih PPS masih wujud. Di beberapa negeri, beberapa kawasan masih wujud banjir, gila dan sebagainya. Ya, itu kalau kita nak kongsikan juga berkenaan dengan banjir ini, kalau kita lihat kepada info bencana JKM, setakat pagi tadi lebih 2,000 masih terjejas, tapi difahamkan ketika ini lebih 2,680 jumlah mangsa yang terjejas melibatkan 5 negeri di Johor, Kelantan, Melaka, Selangor dan juga Perak. Selangor antara negeri yang paling teruk terjejas dengan lebih 1,105 mangsa di 14 pusat pemindahan sementara yang dibuka bagi menempatkan lebih kurang 295 keluarga. Itu kalau melihat di Selangor. Di Kelantan misalnya 401 mangsa melibatkan 115 keluarga dan ada 4 PPS dibuka. Jadi perkara-perkara inilah yang kita melihat adakah mereka yang ditempatkan di PPS ini sudah pun menjalankan tanggungjawab mereka misalnya, dan juga adakah ada kemudahan dan juga fasiliti untuk mereka keluar mengundi. Tapi kalau kita nak melihat kepada perkara lain juga, Najib. Peratusan membalik semula kepada peratusan keluar mengundi masih lagi 20%, belum ada update ataupun kemaskinan yang terbaru. Tapi saya tanya Datuk satu soalan yang tadi disebutkan tadi, soalan dibangkitkan. Boleh. Mungkin Datuk berdasarkan pengalaman Datuk. Kalau ada mangsa di PPS, adakah kita boleh bawa peti undi ke sana untuk mereka undi? Adakah itu, saya rasa pada pandangan saya, kalau baca dalam saya punya tulisan dan pengalaman saya, cover story dulu, setiap daerah mengundi itu, saluran mengundi itu perlu diwartakan kan? Bagaimana kita boleh melihat? Kita belum ada peruntukan mobile voting. Bawa KTM, bawa peti undi pergi ke hospital. KTM bawa, macam di Uzbekistan, di Kazakhstan. Ketua tempat mengundi, dia bawa peti undi itu pergi ke hospital. Itu mungkin kita boleh fikir kan? Yes. Itu kita pernah cadangkan, Doktor. Tapi evolusi pilihan raya ni dia tak datang serentak banyak. Mula-mula dulu kita peti besi, sekarang ni dah peti transparent. Lepas itu kita ada undi awal. Dulu tak ada undi awal. Orang tak percaya undi pos, kita buat undi awal. Evolusi dia tu bertambah. Jadi banyak penambahbaikan yang kita perlu buat. Saya berharap PRU kita yang ke-16 ni banyak perkara-perkara yang lebih baik. Kita patut fikirkan, stakeholder dan SPR patut fikirkan, especially NGOs, dan cadangkan perkara ini, because we are going another 5 years. 5 years ni banyak perkara yang kita boleh bentang ubahkan undang-undang. Sebab pilihan raya negara kita ni semuanya berlandaskan pada undang-undang. Tak boleh sesenang-senang je buat. Pindah undang-undang, boleh buat kerja lah. Ya. Kita nak berbalik kepada Hisomudin. Awak ada soalan? Hisomudin, tapi sebelum tu Ibrahim Sani, saya nak bersama dengan Ibrahim Sani sebab Ibrahim Sani ada banyak perkara yang dikumpulkan. Ibrahim Sani, okey, belum lagi. Tapi Ibrahim Sani sekejap lagi akan boleh mengulas juga sebab setakat 10 pagi ini masih lagi 20%. Kita nak menantikan sehingga 11 ataupun 12 tengah hari ini berapa peratus yang sudah keluar. Kerana bukan itu saja. Kami juga meminta siapa rakan-rakan tugas kami yang mengundi di Lembah Kelang ini hantarlah visual beratur panjang dan sebagainya. Kalau melihat kepada visual yang mereka hantarkan di Lembah Kelang ini, sepatutnya banyaklah ramai yang beratur dan sebagainya. Peratusan itu akan menentukan bacaan kita. Isom bantu kami untuk faham kerana banyak prediksi dan juga jangkaan pengkaji sama ada Ilham ataupun mana-mana badan pengkaji sekalipun akhir sekali tertakluk kepada berapa peratus yang keluar mengundi sebagai contoh. 11 pagi dah 31%. Baik, baru keluar. Dr. J. Dr. J yang membantu kami untuk faham dan sebagainya. Okey. Itu 31% setakat 11 pagi.
Baik, seperti yang anda lihat pada ketika ini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya 31%. 23 saat yang lepas, okey. Yusof bantu kami 31% untuk 11 pagi, adakah tinggi, dan pada masa sama adakah soalan yang saya kemukakan tadi. Yusof. Baik, saya nak menjawab tentang peratusan keluar mengundi ini, sejauh mana dia mempengaruhi peratus sokongan. Kalau kita lihat di Melaka dan di Johor, dia berbeza sedikit dengan keputusan PRU ke-14 yang lalu. Kerana apabila rendah peratusan keluar mengundi, dia menguntungkan Barisan Nasional dalam PRN Melaka dan Johor. Kenapa jadi begitu? Kerana macam kita cakap tadi, dia merujuk kepada apabila dikatakan peratusan keluar mengundi itu rendah, ini adalah kerana pengundi yang berada di luar lokaliti tidak pulang mengundi setinggi PRU 14 yang lalu. Menyebabkan pengundi yang hanya mengundi ialah mereka yang tinggal di dalam lokaliti. Jadi mereka yang tinggal di dalam lokaliti biasanya ialah macam Datuk cakap tadi, cenderung kepada mengundi kerana identifikasi parti. Baik. Dia orang ada kecenderungan mengundi kerana parti. Jadi parti yang ada keanggotaan yang tinggi sudah tentulah yang akan dapat keuntungan kerana mereka dapat push pengundi parti mereka untuk keluar mengundi berdasarkan membership base lah, berdasarkan keanggotaan parti mereka untuk keluar mengundi. Parti yang dapat besar berjaya keluarkan pengundi mereka itu yang akan berjaya. Itu yang berlaku di Johor dan juga Melaka. Kesannya ialah apabila gelombang mereka yang dahulunya keluar beramai-ramai daripada lokaliti tidak pulang mengundi, akhirnya keputusan itu yang terjejas ialah di kawasan bercampur. Kawasan pedalaman itu kita tahu memang kecenderungan itu base kepada parti yang kuat. Tetapi oleh kerana kawasan bandar dan juga pinggir bandar ini memang sangat bergantung. Bagi contoh Pakatan Harapan. Dahulu meraih laba, mereka dapat banyak jumlah kursi DUN yang tinggi di Melaka dan Johor kerana ramai yang balik mengundi daripada luar itu mengundi mereka. Tetapi oleh kerana dalam PRN itu tidak pulang mengundi, posisi itu sudah berubah. Menyebabkan Pakatan Harapan tewas. Terutamanya di segmen kawasan bercampur ataupun kawasan pinggir bandar dan juga bandar. Bandar itu mungkin kawasan kompensasi Cina tetapi tidak setinggi dahulu. Yang mengundi mereka, contohnya pengundi Cina mengundi 95% mengundi Pakatan Harapan, tetapi kelompok ini tidak pulang mengundi. Yang keluar hanya rendah dan hanya 70% saja mengundi mereka. Menyebabkan keadaan itu sudah berubah. Jadi kenapa peratusan keluar mengundi ini penting, dan kalau kita lihat kepada statistik yang terbaru, bagi saya masih lagi on track ke arah mencapai 50% menjelang 12 tengah hari. Dan ini adalah bagi saya memang tinggi untuk peratusan yang keluar mengundi, dan bagi saya ini juga adalah amaran kepada parti yang dahulu bergantung kepada membership base. Membership base. Dan ini yang kita ingin lihat kepada dalam pattern pengundian berdasarkan peratusan keluar mengundi. Baik, Ibrahim Sani yang bersedia pada ketika ini. Ibrahim Sani, 31% sudah pun kita saksikan setakat jam 11 pagi ini, 12 pagi nanti. Kalau kita melihat bagaimana bacaannya dan juga apa yang dibualkan di sosial media juga, Ibrahim Sani? Ada orang dah tegur saya dekat sosial media, dia kata walaupun 20% untuk PRU 15 berbanding dengan 24% di PRU 14, namun angka bulat dia, angka base dia tetap besar. Kalau kita tengok PRU 14 pada pukul 9, walaupun 10% dia 1.2 juta, tapi untuk PRU 15 pukul 9, walaupun 9% dia adalah 1.89 juta. Sebab base dia dulu pada PRU 14 adalah 14 juta total eligible voters, tetapi yang buang undi adalah sekitar 12 juta ataupun 82%. Banding dengan sekarang, base dia adalah 21 million. Tapi kalau kita tengok, walaupun pada PRU 14 pukul 10, 24%, bermakna 2.9 juta orang telah pun membuang undi setakat pukul 10. Pada benda ni. Okey, pada PRU 15 pada pukul 10 pagi 4.2 juta sebenarnya telah pun membuang undi, walaupun peratusan dia adalah pada 20%. Dan kalau kita tengok SPR yang terbaru ni 31 juta, ini bermakna 6.5 juta rakyat Malaysia telah pun membuang undi. Sebab base dia adalah 21 million. So it's actually quite encouraging, dan 30% consistent ya. 9% first hour, 20% second hour, 31% third hour.
Memang kalau kita tengok rata-rata pedestrian conversation, rata-rata orang cakap, okay, after lunch normally, the percentages go down. But generally speaking, sekarang ni kalau tengok line yang dekat-dekat sekolah, di merata tempat ya, di Sarawak, walaupun ada dalam beratur dalam keadaan yang bersederhana, sebab diorang beratur dalam air selut dan sebagainya, they are still queuing to buang undi. So the consistency and the intensity of the voters is actually quite high. So kita kena refer balik, become a weatherman sekali-sekala kan. Ini dia, Jabatan Meteorologi telah pun memberikan satu kemas kini terhadap kawasan-kawasan banjir dan juga amaran ribut petir di Tenggara Johor dan juga Selatan Johor, terutamanya di kawasan Batu Pahat, Keluang Pontian, Kulai dan sebagainya, tetap diberikan amaran ribut petir. Dan ada update sedikit daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di kawasan-kawasan seperti di Tawau, Sandakan dan juga Kinabatangan akan menghadapi amaran ribut petir untuk petang ni. These are the two updates. Update on voter intensity setakat pukul 11 pagi, iaitu 31%, dan juga amaran ribut petir di kawasan-kawasan yang berdekatan. Okey, Gigi, ada beberapa perkara yang nak juga di-highlight kan? Ya, dalam kita teruja semangat untuk pergi keluar mengundi ni, rakan tugas kita ada dapati ada beberapa kesalahan-kesalahan mengundi juga yang dilakukan oleh orang ramai. Kalau kita tengok ini kan, ini apa yang telah Firdaus Azil ni kongsikan. Ada yang ambil kesempatan untuk meraih undi di saat-saat hari mengundi ini. Ada yang macam ni dipanggil barong lah ni kan. Dia buka satu booth macam ni, dah panggil orang untuk mengundi, nak pangkah yang mana. Inilah sebenarnya perkara-perkara yang dilihat sebagai satu kesalahan juga, kerana kalau kita tengok ni Ibrahim Sani, kalau kita tengok dekat SPR punya laman web juga, ada akta kesalahan pilihan raya tu telah pun termaktub dekat sini. Muka surat 40 di sini katanya section 22 dalam akta pilihan raya. Akta pilihan raya membuka atau menubuhkan atau menyenggarakan sesuatu pejabat atau barong dalam bahagian pilihan raya yang baginya calon itu bertanding bagi apa-apa maksud yang berkaitan dengan suatu pilihan raya, selain pejabat yang dibuka atau ditubuhkan atau disenggarakan mengikut subsection 24B-2. Ini yang telah pun dibatalkan. Tiada seorang pun boleh pada hari mengundi. Termasuk yang C inilah, maksudnya membuka barong, mengajak orang mengundi dan sebagainya. Saya nak lontarkan. Kejap, sebelum kita lontar, kita bagi fair sikit, sebab ada few parties yang sepatutnya tak boleh memberikan membawa baju-baju ada lencana ataupun pakai berbendera. baju berlogo. Jadi mungkin kita lontarkan. Kepada Datuk Sri Wan, macam mana ni? Ada kesalahan ni walaupun telah termaktub dalam akta pilihan raya, tapi jelas lagi ada yang buat. Termasuk ada juga figura-figura besar juga yang melakukan, dilihat sengaja melakukan kesalahan yang telah pun terang lagi bersuluh. Okey, Gigi dan juga Ibrahim. Datuk Wan boleh jawab, Dr. G pun boleh jawab. Ini bukan rahsia. Semua orang dah tahu undang-undang ini tak boleh ada logo hari mengundi, tidak boleh ada barong di luar pusat mengundi. Ini semua dah tahu tapi masih melanggar, dan pada masa sama penguatkuasaan itu. Datuk Wan, kalau nak mulakan dulu jawapan. Ya, semua parti politik dah faham benar proses masih berlaku. Sepatutnya, perkara yang boleh, perkara yang tak boleh. Tapi petugas parti lain cerita pula. Mereka terlalu gairah, kadang-kadang melakukan perkara yang calon pun tak tahu. Ini banyak berlaku, especially di kawasan-kawasan yang sengit, terlalu sengit. Jadi memang salah. Macam tadi, kalau dah terbukti betul gambar tu dalam pusat mengundi tak ada apa-apa bahan kempen, logo ke minum air, ada logo simbol parti, tak boleh. Dan menjadi tanggungjawab petugas SPR. Jadi orang ni macam dia ambil kesempatan. Kita lantik petugas, kita beritahu ke petugas, kalau ada orang bawa payung yang mengandungi logo, botol air mengandungi logo, dia pakai baju yang berlogo, petugas tu ada hak untuk nak memberi peringatan. Tetapi selepas pada petugas tu datang pula saluran. Di saluran ni ketua tempat mengundi yang paling berkuasa. Kalau ketua tempat mengundi tu menjalankan kerja dia seperti mana yang diarahkan, tak ada siapa boleh masuk dalam tempat mengundi saluran tu yang memakai pakaian. Kita dulu banyak menyekat orang yang
bawa kipas tu ada bendera lah, ada logo parti macam-macam, kononnya panas kan. Ataupun pakai kain apa Scarf nama dan sebagainya. tudung tu berlogo, scarf semua tu. Jadi itu adalah ketua tempat mengundi. So, nak Ya. tambah sedikit. Boleh, Dr. J. Ada dua perkara. Dari Datuk pun sebut calon boleh melakukan kesalahan di bawah akta kesalahan pilihan raya. Dia pakai lambang baju ke sebagai simbol. Lepas tu termasuk juga pengundi. Pengundi pun tak boleh tidak juga. boleh. Dan ada satu parameter, Datuk, parameter dari pusat mengundi macam tadi kita tunjuk tadi yang barong tu yang orang meraih minit-minit terakhir, semua tu pun tidak boleh. Dalam lingkungan tersebut. Actually kempen tidak boleh pada hari ini. Tak Hari boleh ini tidak dah. boleh. Meraih undi dah tak boleh. Tapi Datuk, kalau begitu betul kalau ada yang calon ke ataupun siapa pakai lambang, pesaing dia boleh bawa isu tu ke mahkamah, petition. Ambil gambar lah. Bahan bukti untuk petition pilihan raya adalah bukti. Petition pilihan raya ni kalau calon Pesaing tu boleh. Ya. melakukan apa-apa pelanggaran, jadi dia boleh bawa, tetapi dia kena ada bahan bukti. Macam dia tuduh okey orang ni bagi duit, mana bahan buktinya? Okey. Jadi bagi duit pula kawan tu, upah kawan tu pasang bendera, dia upah RM50 budak-budak tu. Ambil gambar kawan ni bagi duit, tidak bermakna dia beli undi. Jadi banyak perkara yang lain tu. Tapi dalam pusat mengundi tu, ketua kerani pengundian tu dia ada kuasa. Dia dia kena kuasa. hentikan. Dia kena hentikan daripada Betul. Sepatutnya. masuk. Ya. KTM ni, ketua tempat mengundi, kuasa di tangan dia. Dia boleh sekat. Malah kalau figura besar katakan datang nak mengundi, bawa segala pengiring dia, kita boleh tahan dia. Dia tak ada berhak masuk dalam tu. Jadi Itu sekiranya kesalahan itu mungkin tidak jelas, ia berbalik kepada KTM untuk menjalankan tugas mereka. Tetapi kalau kesalahannya sangat jelas seperti ini, apatah lagi di zaman Sebab tu dan teknologi. macam Datuk kata tadi, kena ada gambar. Benda ni boleh bawa ke peringkat seterusnya, iaitu petition mahkamah. Petition pilihan raya, sorry. Okey, ini adalah perkembangan terkini. Saya nak biarkan Syazwani baca sebentar lagi. Ini adalah berkaitan dengan bahagian pilihan raya DUN N42 Tioman Pahang. Ia susulan selepas calon Perikatan Nasional PN Dewan Undangan Negeri DUN Tioman Mat Yunus Ramli yang meninggal dunia kira-kira 30 pagi tadi di Hospital Rompin Pahang. Ini kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh SPR. Sehubungan itu, SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan menetapkan bahawa satu PRU ke-15 bahagian pilihan raya DUN 42 Tioman Pahang perlu diadakan semula. Oleh yang demikian, proses pengundian di DUN 42 Tioman Pahang ini tidak akan diadakan pada hari ini, dan tarikh-tarikh penting baharu yang diumumkan adalah tarikh keluar writ adalah pada hari ini, hari penamaan calon adalah 24 November, hari mengundi awal 3 Disember dan juga hari mengundi adalah pada 7 Disember. Saya kira ini adalah tarikh yang sama dengan Padang Serai. Jadi ini perkembangan terbarulah. Jadi bagi mereka yang terlibat dalam kawasan-kawasan ini, seperti yang dimaklumkan, tempoh berkempen ditetapkan 13 hari. Kemudian urusan permohonan undi pos juga telah pun dibuka bermula hari ini dan juga ditutup pada 22 November yang akan datang. Terutamanya bagi mereka yang akan mengundi, perlu ambil perhatianlah kepada tarikh baharu-baru ini. Baik, kita ulang sekali lagi tarikh-tarikhnya. Tarikh keluar writ 19 November hari ini, hari penamaan calon adalah 24 November 2022 hari Khamis, hari mengundi awal 3 Disember 2022 hari Sabtu dan hari mengundi 7 Disember 2022 hari Rabu. Dan tempoh berkempen ditetapkan 13 hari bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding pada 24 November 2022 Khamis sehingga pukul 11.59 malam 6 Disember 2022 hari Selasa. Dia mengikut SPR mengikut sama operandi sama seperti di Bahan Serai. Di Padang Serai, betul. 24 Disember penamaan calon, mungkin mempermudahkan dan juga dari segi kos juga lebih efektif cara begitu. Baik.
Itu bagaimana untuk kita melihat bahawa sebab ini kali pertama kita berdepan dengan seperti ini dua kes dalam pilihan raya umum. Ya. Dan kematian calon juga di pagi hari mengundi juga menyebabkan kalau kami pagi tadi kami merasakan macam mana ni memahami dan sebagainya. Dr. G juga pagi tadi agak terkejutlah dengan berita ini dan juga memahamkan konsep itu. Tapi SPR jelas semua ini ada dalam peraturan dan sebagainya. Cuma mungkin kali pertama berlaku yang menyebabkan ia dipraktikkan sebegitu rupa. Baik, kita nak kembali kepada diskusi kita untuk membaca sentimen kerana setakat ini seperti kita lihat 31% tadi bantu kami Hisom untuk faham juga sebab tadi kita banyak bercakap tentang di Semenanjung. Kalau di Sabah dan Sarawak ini, di Sabah khususnya, di Sarawak ini agak jelas mungkin dalam segi sentimennya. Tapi di Sabah ini bagaimana untuk membaca apabila banjir berlaku di Sabah ataupun di Sarawak ketika ini mungkin akan menyebabkan orang ramai itu undian mereka terpengaruh juga. Tapi di Sabah ini kalau kita melihat uniknya GRS dan juga BN itu dinamik itu bagaimana untuk kita baca kerana mereka juga akan menentukan siapa yang akan ke Putrajaya. Untuk Ilham Center sendiri bagaimana ini dibaca dan juga disantumkan dengan sentimen di Semenanjung? Baik, ketika kami ke Sabah, ke Sabah ni memang agak unik kerana penumpuan pengundi itu lebih kepada personaliti calon lah. Dikatakan politik personaliti itu lebih dominan. Dan juga selain daripada itu ialah politik oligarki ataupun warlord yang bertanding ataupun yang menguasai dalam satu-satu kawasan pilihan raya itu sangat kuat. Sebagai contoh, kalau kita lihat macam tadi soalan tentang GRS dan juga BN. Walaupun nampak sudah ada sepakat di antara dua komponen ataupun dua parti utama itu ialah membahagikan teritori supaya wujud satu lawan satu dengan lawan mereka iaitu datang daripada warisan ataupun parti baru KDM, Kesejahteraan Demokratik Masyarakat salah satu parti baru, kemudian parti-parti yang lain. Apa yang uniknya di Sabah ini kami melihat ada sedikit refleksi seperti mana dalam laporan Ilham iaitu bagaimana sikap pengundi sebagai contoh di Sipitang saya ambil contoh di Sipitang itu bagi kami menemu bual mereka yang berkecenderungan Parti Barisan Nasional menyuarakan ketidakpuasan hati mereka apabila parti mereka itu tidak bertanding di situ dan kursi itu bertanding atas tiket GRS. Jadi begitu juga yang sebaliknya berlaku di kursi yang ditandingi oleh BN tetapi sebenarnya kursi itu sepatutnya mempunyai penguasaan GRS. Jadi ini menyebabkan berlaku apa yang saya katakan ada sedikit elemen-elemen di luar kawalan yang mana sukar untuk membaca bagaimana pengundi mereka akan menentukan sikap terhadap pengundian di situ dan sebahagiannya itu mengatakan bahawa keadaan ini mungkin menguntungkan parti lawan bagi calon sebaliknya daripada GRS dan juga BN. Dan keunikan di Borneo ataupun kempen yang berlaku sebenarnya bagi kamilah lebih kepada Borneo ini menuntut mereka ini berbahas untuk menekan parti Semenanjung. Jadi pola itu dia sudah menjadi pola yang agak unik yang lahir di Sabah dan Sarawak. Sepanjang kami turun sini di Sabah dan Sarawak, mereka menuntut, mereka sudah mengunjurkan bahawa parti yang akan menang di Sabah dan Sarawak ini perlu memberikan tekanan. Mulai dikatakan sebab kebergantungan, mereka sudah mengunjurkan bahawa parti Semenanjung itu mungkin tidak ada majoriti yang jelas, maka di parti-parti daripada Sabah dan Sarawak ini perlu membentuk blok Borneo menentukan tekanan kepada Putrajaya menekan untuk menerima syarat-syarat terutamanya memenuhi tuntutan yang dituntut oleh penduduk Sabah dan Sarawak. Okay. Ya, Hisom, kalau kita lihat kepada peratusan yang keluar setakat 11 pagi tadi 31% dan berdasarkan kajian yang dikeluarkan terbaru oleh Ilham Center sekiranya 77% yang keluar mengundi, sekiranya kadar keluar mengundi sekitar 80%, masih tiada lagi parti politik yang boleh meraih majoriti mudah 112 itu. Tetapi melihat kepada peratusan ketika ini, mungkin ia sedikit berubah dan apabila kita bercakap berkenaan dengan Sabah dan Sarawak, seni untuk berunding itu. Sebab berdasarkan kajian, itulah yang tidak ada mana-mana parti politik yang mendapat majoriti.
Kalau kita melihat itu satu, dan juga apa yang disentuh oleh Hisam tadi, maksudnya setiap parti ini tidak kira GPS, JRS, parti di Semenanjung dah set caveat mereka. Ya. Adakah ini akan menyukarkan sendi rundingan selepas ini apabila kita menjangkakan tidak ada parti yang mendapat angka ajaib 112 ini? Ya, perkara itu memang kami tak dapat singgung di dalam laporan kerana itu di luar bidang kawalan kita. Kerana itu akan diserahkan kepada elit politik lah. Sebab elit politik saja yang akan berunding jam 10, jam 11 itu mungkin polling agent, counting agent untuk sudah memaklumkan parti mana parti dia orang sudah memperoleh sekian-sekian jumlah kursi. Jadi bagi saya ketua-ketua parti ini sudah akan menghubungi untuk berunding. Dato' Ji sudah mula. Saya rasa itu sudah. Tapi akhir kempen pun dah semakin lunak suara-suara ketua parti ini dari segi kempen dan sebagainya untuk memastikan mungkin pintu rundingan terbuka selepas sebab bagi saya kalau strategis parti dia perlu membuat unjuran begitu, perlu ada pintu untuk berunding. Dia tidak boleh keras dan juga begitu maksudnya menutup pintu rundingan lah, itu maksud Satu lagi kerana benda ni wujud kerana kali ini pertama terlalu banyak gabungan dan parti bertanding. Itu pun satu faktor juga selain daripada faktor yang disebutkan peratusan keluar mengundi. Bilangan tu. Faktor gabungan itu terlalu banyak, kursi itu yang ada. Semua nak kek yang membahagikan kek tu. So itu terpaksa kita pergi mereka terpaksa mencari rakan-rakan. So, saya melihat akan ada gabungan plus gabungan ataupun gabungan plus akan wujudlah pada esok hari. Kemungkinan. Banyak plus-plus tu lah menentukan tu. Jangan A+. A+ tu kalau tak ditambun kata Hakim Rahman tu. Tadi, semua calon bernama A. Bermula huruf A, siapa yang dapat A+. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan rakan setugas Faris Daniel. Bolehkah kita berhenti rehat seketika, Director? Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini berbaki sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Kita berehat seketika.